Soal kemah besar ini, dia bukan soal berbeza pandangan kerana saudara Saifuddin lawan saya. Bagi saya soal kemah besar ini kerana kita telah ada bukti yang kukuh yang dia tidak membantu kita. Pertama, kita telah melalui perkara itu semasa 2018. Kita terbuka apabila ada harapan besar daripada rakan-rakan DAP dengan Amanah supaya kita bersama-sama dengan bersatu. Kerana pendirian keadilan pada awalnya ialah kita kekalkan Pakatan Harapan 3 parti, tetapi kita ada kerja dengan bersatu supaya kita kekalkan satu lawan satu supaya dia tak kacau. Tetapi pada masa yang sama, keputusan dasar dalam Pakatan Harapan itu dia tidak melibatkan Tun Mahathir dan bersatu. Sebenarnya itu yang awalnya yang dibawa. Tetapi oleh kerana pimpinan Amanah dan DAP berpandangan lain, mereka merasakan Tun Mahathir boleh bawa gelombang pengundi Melayu. Jadi akhirnya itu yang menyebabkan kita akhirnya bersetuju tertakluk kepada perjanjian-perjanjian. Salah satunya ialah menyerahkan kuasa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik. Selama 2 tahun sebenarnya kita telah berkempen menenangkan rakan-rakan dalam parti dan kita yakinkan pengundi atas pagar untuk terima kemah besar 1.0. Yang bawa masuk bersatu tu kemah besar 1.0 dah ada dah. Tapi hasil daripada husnuzon kita, sangka baik kita, dia tak jadi. Dia juga menunjukkan bagaimana rakyat kurang gemar daripada rentetan pilihan raya. Rakyat kurang gemar kalau dilihat kita sanggup duduk dengan parti-parti yang ideologi dan landasannya itu jelas berlainan daripada kita semata-mata nak kuasa. Sebab kita juga telah melalui proses itu dengan PAS. Masa Pakatan Rakyat dulu, kita ada keadilan, kita ada DAP, kita ada PAS. Masa itu selama lebih daripada 10 tahun kita yakin rakyat bahawa tak apa DAP dengan PAS walaupun mereka ini berlainan pandangan dan ideologi, demi untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional kita boleh kerja sekali. Kalau kita jadi rakyat, lepas kita dah melalui semasa Pakatan Rakyat, DAP dengan PAS bergaduh besar sehingga kecoh, kemudian kita melalui pula dengan Pakatan Harapan bersatu, bukan saja khianat Pakatan Harapan, dia juga bersekongkol dengan sebahagian pimpinan kanan keadilan untuk tikam Pakatan Harapan dan kita. Jadi pada mata rakyat, eksperimen yang kamu boleh duduk dengan sesiapa demi untuk kuasa itu tidak lagi diterima. Pandangan rakyat ialah kami lebih berlapang dada menyokong kamu kalaupun kamu tak menang, daripada kami sokong kamu menang dan kamu bekerjasama dengan orang yang kami tak percaya. Sebab luka kalah itu masih boleh diubati, luka khianat ni kena tahan sampai bila-bila, saudara-saudari. Ini yang kita kena faham. Dia tak sama luka kalah. Kita kalah daripada 1999. 2004 kita tinggal satu kursi je. Okey je kita. Kalah kita bina lagi, kalah kita bina lagi. Tapi bila kita bekerja kuat, kita beri segala-galanya 2018 dan kita dah berjaya dan menang, dan rakyat bagi isyarat yang cukup jelas bahawa jalan pintas ni mereka tak terima. Kalau kita ambil jalan pintas,
memang rakyat akan hukum kita. Yang itu saya yakin. Pengundi-pengundi kita takkan keluar. Dan yang lebih teruk ialah daripada keputusan di Johor, dia juga telah menunjuk bahawa pengundi yang beralih kepada Perikatan Nasional ini dulunya pernah mengundi kita. Dia tidak beralih kepada UMNO, dia beralih kepada Perikatan Nasional kerana mereka menolak rasuah UMNO, tapi mereka juga kurang selesa dengan kerana ada jarum perkauman daripada Perikatan Nasional. Saya tanya soalan ini. Kalau itu keputusan, dia tidak menyokong UMNO, dia memilih Perikatan Nasional sebab ada jarum perkauman DAP. Kalau kita bergabung, kalau Pakatan Harapan bergabung dengan Perikatan Nasional, dia lari daripada kita sebab dia kata dia kecewa dengan kita dan dia kurang selesa. Bila kita bergabung, yang sokong DAP lagi, yang sokong kita asal tu lagi, yang sokong Perikatan Nasional, yang lari daripada kita kerana kurang selesa, dia akan lari. Dia lagi pergi mana? Dia lagi pergi UMNO, saudara-saudari. Itu saya bagi arahan berhati-hati sebab satu campur satu dalam matematik pilihan raya ni bukan macam matematik darjah 1. Sama masa tahun 2016 bila saya mula-mula sekali sebut kita boleh menang kalau ada 3 penjuru. Masa tu semua kata saya bodoh. Sebab matematik pilihan raya tak sama dengan ilmu hisab sekolah kita. Motivasi dan sentimen pengundi ni lain. Kita kena faham sentimen pengundi yang lari daripada kita dan beralih kepada Perikatan Nasional. Sebab itu jalan dia bukan dia pergi peluk Perikatan Nasional. Jalannya ialah kalau kekasih kita mengajuk, kita pujuklah. Girlfriend kita kecil hati sebab kita abaikan dia. Bukannya kita pergi kahwin dengan boyfriend dia. Tak masuk akal lah girlfriend kita kecil hati, dia pergi cari boyfriend baru. Idea kemah besar ni seolah-olah beritahu kalau macam itu girlfriend kita lari kat boyfriend baru, kita jangan pedulikan dia, kita pergi kahwin dengan boyfriend baru dia tu. Tak akan masuk akal macam tu. Kalau girlfriend kita mengajuk, kita minta maaf, kita pujuklah. Kalau pengundi kita lari sebab dia rasa ada benda yang dia kurang selesa dengan kita, dia rasa kita kurang bersuara, dia rasa kita ni lah jadi bangsawan sedikit, kita kena kembalilah kepada landasan asal kita. Sebab itu juga saya harap saudara-saudari, kalau ada pimpinan di bawah yang bercakap tentang jajaran baru, kat Kedah saya rasa ada orang cakap pasal jajaran baru, dekat luar mungkin kurang dengar jajaran baru. Ada pimpinan-pimpinan kita, ada juga daripada Kedah ni, yang perbuatan dia agak membahayakan. Bila mereka datang jumpa saya bulan November lepas, itu yang disebut kepada saya. Saya diam lagi. Saya ingat sebut kepada saya, dia jajaran baru ni, rupanya dia ulang dekat bawah juga. Jajaran baru ni lebih teruk daripada kemah besar. Kemah besar ni bercakap, bincang sebelum pilihan raya konon untuk gabung parti-parti supaya menang. Jajaran baru ni langkawan dia ni tak tercapai akal kita. Sebab akal dia macam ni, oleh kerana MCA ni tak dapat sokongan pengundi bukan Melayu, oleh kerana MIC ni pun berangkat, dan sebenarnya kita sebagai parti pelbagai kaum yang paling besar dan berjaya di negara kita, kita ada sokongan pengundi bukan Melayu yang besar. Maka ada beberapa kerat pimpinan dalam parti yang memikirkan jajaran baru, iaitu UMNO bawa undi Melayu, kita bawa undi bukan Melayu, kita tubuhkan kerajaan UMNO PKR. Kalau ada pimpinan macam ni, ingatkan mereka, kita takkan benarkan perkara itu berlaku, saudara-saudara. Keadilan ditubuhkan bukan untuk menang kuasa semata-mata.
Kita ditubuhkan hasil daripada muak dan marahnya rakyat selama 50 tahun pemerintahan pecah perintah rompak UMNO Barisan Nasional. Kita ni lahir daripada racun dan kuman yang UMNO Barisan Nasional bawa selama ini kepada rakyat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya Melayu, Cina, India, kumpulan-kumpulan mereka. Yang miskin Melayu, Cina, India, rakyat biasa macam kita. Tapi dia beritahu kepada orang Melayu, dia kata kamu miskin sebab Cina jahat. Kepada orang India, dia kata kamu susah sebab Melayu tekan kamu. Kita ditubuhkan sebab kita tolak politik macam itu. Kalaulah sebab terdesak sangat nak jadi kerajaan, sampai ada yang bawa idea, baguslah kita membawa pengundi-pengundi bukan Melayu, supaya kita bawa pengundi bukan Melayu, UMNO bawa pengundi Melayu, kita akan jadi kerajaan yang kuat dan gagah, dan kita boleh bawa reformasi dalam negara. Dia memang orang jenis tak puasa, tak bangun tidur, bermimpi sampai ke sudah. Ada di Kedah, betul. Sebab tu Nurin tanya, Nurin saja pasang supaya saya jawab, ingatkan awal-awal kepada semua bahawa itu bukan sebab parti ini tertubuh. Kalau kita kena lawan pilihan raya sekali lagi, 2 kali lagi, kita akan lawan saudara-saudari. Dan macam biasalah, lawan tetap lawan. Dulu orang kata lah, orang UMNO selalu peli kita, lawan tetap lawan, lawan sampai bila-bila tak menang-menang. Yang lawan tetap lawan itulah yang menyebabkan UMNO masuk gua daripada tahun 2018. Pimpinan mereka bakal masuk penjara. Sebab kita lawan tetap lawan. Kalau kita boleh menang 2018, kita juga boleh menang PRU 15, PRU 16 dan lain-lain. InsyaAllah. Baik.